Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana cara untuk kita nak membina OGIF bagi satu set bagi kumpulan data lah. Kita tengok buku teks ya. Sekejap. Alright. So, yang penting di sini apabila kita nak melukis OGIF ya. Langkah yang pertama ni kita mesti kena menambah satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapannya sifar. Ni yang perkara yang pertama paling penting lah apabila kita nak melukis OGIF. Kalau diberi pada kita satu jadual kekerapan, jadi jadual kekerapan tu kita kena tambahkan satu kelas sebelum. Mesti kena tambah dulu. Kemudian kita kena cari sempadan atas ya. Kena cari sempadan atas yang ini, kena tambah dulu, dan kemudian cari sempadan atas dan diikuti dengan kekerapan longgokan bagi setiap kelas. Kemudian yang kedua, kita kena pilihlah skala yang sesuai. Biasa dia akan bagi kita skala lah, dan kita kena lukis skala mengikut ukuran yang diberikan lah. Skala yang sesuai bagi paksi mencancang yang mewakili kekerapan longgokan, dan juga paksi yang mengufuk untuk mewakili sempadan atas. Kemudian barulah kita plot ya. Plot jadual itu menggunakan plotkan graf itu menggunakan kekerapan longgokan dan juga sempadan atas. Kemudian barulah kita kena lukis. Ingat, OGIF ni dia mesti dalam bentuk yang melengkung licin. Jadi kalau nak senang ingat, OGIF ni bentuk dia S macam ni. Dan kamu kena pastikan bila kita melukis OGIF, dia tak tergantung. Starting dia mesti pada paksi X. Dia mesti ada starting dan dia naik terus ke atas. So dia takkan tergantung lah. Kalau bila tergantung tu maksudnya kamu ada satu, kamu tak buat yang ini, menambahkan satu kelas sebelum tu. That's why sebab dia tergantung. Baik. So ini adalah contoh dalam buku teks, kamu boleh baca. So sekarang ni saya nak buat, saya nak lukis, saya nak tunjukkan cara untuk melukis OGIF lah. Right, saya pergi ya. Tengok yang ini. Katakan ini bentuk soalan yang diberikan pada kita. Saya terus pergi pada soalan lah. So katakan dekat sini data menunjukkan tinggi dalam sentimeter bagi sekumpulan penumpang bas ekspres warga Singapura yang melawat ke Kuala Lumpur. So ini adalah penumpang dia. Ini dalam senarai tinggi dia lah. Ini saya dah kirakan kekerapan siap-siap lah. Baik. Jadi semua sekali ya, dia punya bilangan penumpang ini adalah berapa orang? 40 orang. 40 orang. Supaya dia kena tahu ini adalah kekerapan dia, ini adalah jumlah dia. Ini penting lah. Kalau kata dia tak beri, kita kena cari dulu nilai berapakah jumlah kesemua ya, sekumpulan penumpang bas ekspres tersebut. Dan barulah kita tengok soalan. So dekat sini dia kata berdasarkan data di atas, lengkapkan jadual kekerapan. Baik, jadual kekerapan ni saya dah buat siap-siap. Kemudian dengan menggunakan skala 2 cm, diberi pada kita 2 cm kepada 5 cm bagi paksi yang mengufuk, dan 2 cm kepada 5 orang penumpang pada paksi yang mencancang. So lukis OGIF. Berdasarkan jadual kekerapan di A. Ini yang kita kena buat dululah yang pertama. Baik, sekarang kita tengok terus pada kita punya jadual kekerapan. So di sini kita dah tengok ada nilai kekerapan yang saya dah cari sebelum ni. Cuma yang tak ada di sini adalah kelas yang sebelum. Jadi kita kena tambah kelas yang sebelum. Untuk lukis OGIF kena tambah kelas yang sebelum. So kita tambahlah. So kalau kata penambahan dia sebelum 145 adalah 144. Dan kat sini adalah 140. Kenapa macam tu? Sebab nilai dia adalah perbezaan dia 140, 142, 141, 142, 143, 44. So selang kelas dia, saiz kelas dia salah je, sorry.
Saiz kelas dia adalah 5. Okey, kenapa 5? Saya ambil 145 sampai 149 kan. So kita kira 145, 146, 147, 148, 149. So selang kelas dia adalah 5. So semua tu kena 5 lah. Jadi yang dia punya perbezaan antara had atas dengan had bawah dia mesti ada 5. Baik. So kekerapan kita dah cari. Jadi langkah seterusnya ialah kita nak mencari kekerapan longgokan. Okey. So bila kita dah menambah selang kelas satu sebelum selang kelas yang diberikan, maka kekerapan kita akan bermula dengan sifar. Tak ada dalam senarai ni tak ada nilai 140 hingga 144. So kita start dengan sifar. So kekerapan longgokan kita pun akan bermula dengan sifar. Macam tu. Dan barulah kita buat operasi penambahan. So ini akan tambah lah. So 0 tambah 2, kita akan dapat 2. 2 tambah 4, kita akan dapat 6. 6 tambah 7, kita akan dapat 13. 13 tambah 8, kita akan dapat 21. 21 tambah 9, kita akan dapat 30. 30 tambah 6, kita akan dapat 36. 36 tambah 4, kita akan 40. So cara untuk kita menyemak ialah kita kena pastikan jawapan akhir kita ni okey, sama dengan nilai bilangan orang yang ada tadi. Ni mesti sama. Okey. So akhir sekali samalah. Okey, jawapan kita betul. Baik. Ataupun kita cari jumlah kekerapan tadi. 2 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 4. So at the end kita akan dapat nilai dia adalah 40. So ini dah jumlah dia sama dengan 40. Okey. Ya, jumlah kekerapan. Baik. Kemudian barulah kita cari sempadan atas. Okey, sempadan atas macam mana nak cari? Kita cari daripada had atas. Okey, mana had atas kita? So had atas kita adalah di sini. Ni. 144, 149 ni semua ni ada had atas dan kita hanya menambahkan 0.5. Sebab senang nak kira kan. Senang lagi nak memudahkan. Okay, tanpa kita buat kesalahan, kita ambil dulu sepadan had atas ni dan kita hanya tambah dengan 0.5. Jadi kita akan dapat 144.5, 149.5, 154.5, 159.5, 164.5, 169.5, 174. Ini 169. Apa saya buat ni? Satu silap kat sini. Sorry. Ini tak payah start daripada atas kan. Saya dah terskip satu kotak. Okey. So yang ini saya ambil warna nampak sikit lah. So ini 144.5 dekat sini. Termasuk kolom lain pula. So ini 149.5, 154.5, 159.5, 164.5, 169.5, 174.5, 179.5. Jadi kita dah ada data ni. Sebab kita nak melukis ogive ni, kita kena gunakan data kekerapan longgokan dan juga sempadan atas. Kita guna yang itu. Okey. Kemudian barulah kita nak kena lukis ogive dan pastikan kita tengok skala tadi. Okey, ingat ya, skala kita adalah 2 cm kepada 2 cm kepada 5 cm. Dan mengufuk dia adalah 2 cm kepada 5 orang. So mengufuk ini adalah yang paksi paksi X. Okey. Dan manakala mencancang ini adalah paksi Y. So kena ingat yang itu. Okey. So kita tengok kita punya graf.